Okey, anak-anak cikgu yang ada di sini. Jadi hari ini kita ada topik baru Okey, topik baru kita pada hari ini ialah bab 8 iaitu tentang keradioaktifan ya. Okey, ini ialah bab baru. Okey, semua nampak ya? Nampak yang cikgu bagi ni. Okey, jadi kita lihat dahulu sejarah penemuan keradioaktifan ya. Okey, yang pertama cuba kita lihat. Okey. Ini ialah ahli fizik. Okey. Ahli fizik Jerman. Okey. Ahli fizik Jerman. Beliau ni namanya Wilhelm Conrad namanya susah nak sebut Conrad Röntgen kan. Okey. Jadi panggil Wilhelm je lah. Okey. Pada tahun 1895 ahli fizik ini telah menemukan sinar X secara tak sengaja ya apabila beliau mengambil gambar foto sinar X tangan isterinya. Okey. Beliau ni menerima hadiah Nobel pertama dalam bidang fizik pada tahun 1901 ya. Okey, yang kedua sinar X lah ya. Kita semua familiar kan dengan sinar X. Okey, ahli yang kedua, ahli fizik yang kedua Anton Henry Becquerel. Kan. Okey, pada tahun 1896 telah berjaya menemukan keradioaktifan. Beliau menemukan suatu sebatian radioaktif iaitu uranium dan menghasilkan pancaran yang boleh menghitamkan plat fotografi termasuklah dalam keadaan gelap secara tidak sengaja ya. Beliau telah menerima hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903 ya. Okey, seterusnya yang ketiga Mary Ann Curie. Okey, penghujung tahun 1897 beliau berjaya mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunan dan bukan melalui kesan fotografi. Beliau berjaya mengekstrak dua elemen radioaktif daripada biji uranium, pitblende, iaitu polonium dan radium. Marie Curie ni wanita tunggal yang menerima dua hadiah Nobel iaitu dalam bidang fizik pada tahun 1903 dan bidang kimia pada tahun 1911. Ya. Okey, seterusnya keradioaktifan. Okey, keradioaktifan ni, cikgu perkenalkan, ialah proses perebutan secara rawak dan spontan bagi nukleus tidak stabil dengan memancarkan sinar radioaktif. Okey, maksudnya ini ialah nukleus tak stabil. Okey, dia mengalami keradioaktifan. Okey, di mana ada perebutan. Lepas tu nukleus ni menjadi stabil lah dan terhasillah sinaran radioaktif ya. Sinaran radioaktif merupakan gelombang atau zarah-zarah yang bertenaga terpancar dari bahan radioaktif. Bahan radioaktif ialah unsur yang mempunyai nukleus tidak stabil. Dia mempunyai nukleus yang tidak stabil. Okey, contoh bahan radioaktif yang pertama ialah karbon 14 atau C14. Yang kedua ialah radon 222. Yang ketiga ialah thorium 232 dan yang keempat ialah uranium 235 ya. Okey. Sinaran radioaktif ada 3 jenis iaitu zarah alfa atau sinar alfa. Ini simbol dia. Zarah beta itu sinar beta. Okey, ini simbol dia. Dan sinar gamma. Okey, dan ini simbol dia. Right. Okey. Unit bagi
radioaktif, keradioaktifan. Okey, unit pertama diperkenalkan ialah unit Curie, iaitu CI ya. Curie ha. Okey, ni dia. Okey. SI dia, unit SI ialah BQ. Becquerel. Seperti nama dia kan. Okey. Alright. Jadi separuh hayat keradioaktifan. Okey. Separuh hayat ni kita tulis sebagai macam ni. T. Lepas tu ada sini 1/2. Tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput berkurang menjadi separuh daripada nilai asalnya. Okey. Okey, contohnya T, ni betul 5 hari kan. Okey, selepas 5 hari dia mereput. Yang warna biru ni. Biru ni selepas 5 hari. Okey, dah ni. Telah mereput. Okey, contoh. Contoh, suatu bahan radioaktif yang mempunyai 5,000 nukleus dan separuh hayat selama 2 jam. Okey, jadi dia separuh lah sebenarnya. Okey, jadi kalau ni 5,000. Okey, 5,000 nukleus. Selepas 2 jam, dia jadi 2,500 nukleus. Macam tu Lepas tu, lepas 2,500 nukleus, selepas 2 jam lagi, dia menjadi separuh lagi lah. Iaitu 1,250 nukleus. Okey. Contoh separuh hayat bagi beberapa bahan radioaktif. Okey, contoh yang pertama, iodin 123. Separuh hayat dia 13 jam. Okey, tempoh dia lah. Macam tadi ni 2 jam kan. Ini dia 13 jam. Okey, polonium 210. Separuh hayat dia 138 hari. Radium 228, dia jadi 5.75 tahun. Okey, ada orang masuk ya. Alright, kita sambung lagi. Okey. Karbon 14. Okey. 5730 tahun. Lepas tu lama Ini yang radium tadi 5 tahun 5.75 tahun. Yang karbon ni 5,000 ni 5730 tahun. Yang uranium ni 235 ni 703.8 juta tahun. Bayangkan ya. Okey, soalan-soalan yang selalunya berkaitan. Okey, cuba tengok ya. Hari ni tinggi sikit kita. Macam ada ramai sikit yang masuk kan. Okey. Cuba tengok di sana. Okey. Lihat di sana. Sekejap ya. Okey. Alright. Okey, lengkapkan jadual di bawah dengan menamakan ahli sains yang betul dengan penyataannya. Okey, yang tadi. Namanya digunakan sebagai unit SI keradioaktifan, iaitu Anton macam lucu sikit kan. Anton Henry Becquerel. Becquerel tadi unit SI tadi. Okey, penemuannya ialah sinar X. Siapa? Wilhelm Röntgen. Kan. Sinar X yang tadi yang jumpa sinar X tadi. Lepas tu yang ketiga, orang pertama yang memenangi 2 hadiah Nobel dalam bidang berbeza. Marie Curie. Okay. Macam nama beg kan? Beg. Ada kan nama ni kan? Macam nama beg. Beg dan kasut Okay. Lepas tu, pengasas kepada ilmu fizik moden. Marie Curie. Kan? Lepas tu ahli sains yang mencipta istilah keradioaktifan. Marie Curie. Marie Curie dan Marie Curie ni siapa Siapa tu? Mereka adik-beradik ke suami isteri? Cuba tengok atas ni. Adik-beradik ke suami isteri? Rasa-rasanya. Sama macam tu. Tak tahu? Tahu ke tak tahu? Tahu tak? Jadi boleh tak? Baca sikit nanti. Cikgu nak tanya awak lah sama ada dia adik-beradik ke suami isteri ya. Boleh ya? Okey. Nanti awak carilah, baca sikit buku kan. Okey, seterusnya. Okey.
Itu soalan yang pertama tadi. Ini soalan yang kedua. Namakan dua unit untuk mengukur keradioaktifan. Ni BQ dan CI. Apakah yang dimasukkan dengan bahan keradioaktifan? Satu markah. Bahan radioaktif adalah unsur yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Okey. Keradioaktifan ialah proses pemancaran sinar radioaktif secara spontan dan rawak daripada bahan radioaktif yang tidak stabil untuk menjadikannya unsur yang lebih stabil. Okey, apakah konsep separuh hayat bahan radioaktif? Konsep separuh hayat pereputan suatu bahan radioaktif adalah masa yang diambil oleh atom-atom radioaktif untuk mereput kepada separuh daripada bilangan asalnya. Okey ni. Padankan sinar radioaktif berikut dengan simbolnya. Okey, jika ada yang tadi dah cikgu bagi. Okey, sinar alfa. Ni awak kena tahu simbol dia. Kalau alfa simbol dia macam ni. Ya. Kalau beta simbolnya macam ni, macam ada B sikit kan. Okey, kalau gamma simbol dia macam Y. Jadi kenal mesti kenal simbol-simbol ni. Sini kita dapat 3 markah. Okey. Jadi ini ialah satu sampel natrium 24 mengandungi 9,600 nukleus. Separuh hayat natrium 24 ialah 15 jam. Berapa lamakah masa yang diperlukan supaya bilangan nukleus natrium tu dikurangkan kepada 1,200. So, ini cara dia. Macam mana? Jadi, okey, buat macam ni. 9,600. Dia jadi 15. Maksudnya separuh hayat dia macam yang cikgu tunjukkan sebentar tadi, yang atas tadi 15 kan. So, separuh hayat dia 15 macam ni. Anak panah, lepas tu dia jadi 4,800. Okey. Anak panah lagi, dia sebenarnya bertambah. Jadi ni jadi 30 jam lah. Okey, dia jadi macam ni, 2400. Okey, jadi lagi. Jadi 45 jam. Jadi jawapan dia ialah 1,200 ya. Maka masa yang diperlukan untuk nukleus natrium 24 dikurangkan kepada 1,200 adalah selama 48 jam. Okey. Jadi cara awak ialah macam ni Macam ni. Bukannya awak letak 15 jam, 15 jam tak. Bukan macam tu ya. Okey. 15 jam dia 30 jam. Lepas tu tambah lagi 45 jam. Maksudnya awak tambah ni, tambah 15, ni tambah 15, 30 ni tambah 15 jadi 45. Dan seterusnya ya. Awak tambah. Macam tu. Jadi lama-lama dia semakin tulah lama lah ya. Okey. Ni. Satu lagi contoh. Apa bilangan nukleus yang tertinggal jika sampel tersebut dibiarkan selama 2.5 hari. Ni. Berapa dia kata? Berapa bilangannya? Okey. Sekejap ya. Okey, berapa bilangan? Alright. Ni 2.5 hari sama dengan 60 jam. Okey. Jadi ni 9,600 ni anak panah. Okey, 15. Awak kena buat macam ni baru awak faham ya. Baru awak nampak lah. Ya. Okey, dia jadi separuh. Jadi macam ni. Okey, lepas tu 30. Kena tambah sini 30. Maksudnya tambah 15 sini. Tambah 15. Tambah 15. Tambah 15. Kurangkanlah 960 tu. Ya. Okey. Kalau ada, tadi kan cikgu awak bagi kalkulator kan? Gunalah kalkulator tu. Ya, belajar ke tadi matematik? Pakai kalkulator kan? Okey. Macam mana cikgu dapat ni? 4,800 ni, cikgu bahagi 2. Ni 9,600 ni, bahagi 2 dapat ni. 4,800. Okey, 4,800 tu, bagi lagi 2. Jadi 2,400. Okey, 2,400 tu cikgu bahagi lagi 2. Okey, jadi 1,200. Dan 1,200 ni
bahagi lagi 2, dapat 600. Macam tu ya. Macam tu cara kiranya. Yang atas ni bahagi 2 semua. Yang ini tambah 15, 15, 15. Ya. Jadi maka bilangan nukleus yang tinggal selama 2.5 hari atau 60 jam ialah 600. Okey, itu ialah cara pengiraan dia. Okey. Yang seterusnya nombor 6. Raja di bawah menggambarkan perebutan suatu bahan radioaktif. Okey, bahan radioaktif 600, nukleus tidak stabil. Dia anak panas 10 jam menjadi bahan radioaktif 300, nukleus tidak stabil. Berikan istilah yang diberikan kepada 10 jam yang ditunjukkan. Macam ni. Kalau jumpa rajah macam ni, ini ialah separuh hayat namanya. Okey, jawapannya ialah separuh hayat. 1 markah di situ. Okey, kalau nampak je istilah ni ya. Okey. Seterusnya, berapakah jumlah nukleus yang tidak stabil yang akan tinggal jika bahan radioaktif tersebut dibiarkan selama 10 jam lagi? Jadi dia kata berapakah jumlah nukleus tidak stabil yang akan tinggal jika bahan radioaktif tersebut dibiarkan selama 10 jam. So buat macam ni, 600 anak panah. Letak ni 10 jam kat bawah ni. Ini jadi separuh tadi macam cikgu cakap kan. 600 ni bagi 2 dapat 300 ni. 10 jam, 10 jam, okey. 150. Okey, jadi maka nukleus tidak stabil yang tinggal ialah 10 jam hingga 10 jam itu ialah 150. Okey. Okey, lepas tu dia kata raja di bawah menunjukkan graf keaktifan melawan masa bagi bahan radioaktif X. Okey. Jadi dia kata ini ialah rajahnya. Berapakah hayat bagi radioaktif X? Okey. Berapakah hayat, separuh hayat bagi radioaktif X? Jadi letak macam ni lah, 600 ni. Cara dia ni, ikut yang anak panah merah ni ya. Okey, jadi jawapan dia ialah 200. Awak letak macam ni, ni dia bagi ni. So cara nak cari ialah 600. Okey, turun ke bawah ni ya. Okey, dapatlah satu markah di situ. Okey, jadi dia kata contoh, ini ialah contoh soalan berformat PT3. Okey, PT3, bulatkan bahan yang mereput dengan memancarkan sinaran radioaktif. Bulatkan. So yang inilah cesium 137. Okey, yang carbon ni bukan dengan ni bukan. Ini ialah contoh macam mana bahan yang mereput dengan memancarkan sinaran radioaktif. Yang seterusnya, setengah hayat bagi natrium ialah 15 jam, bermula dengan 32 gram natrium 24, tentukan gisim natrium 24 selepas 45. Okey, caranya. Okey, caranya seperti yang cikgu tunjukkan. Okey, nampak ni. 0 jam dia 32. Okey, buat anak panah macam ni, 15. Dia menjadi 16 gram. Okey, selepas lagi 30 jam menjadi 8 gram. Jadi seterusnya 45 jam dia menjadi 4 gram. Jadi baki gisim natrium 24 selepas 45 jam ialah 4 gram. Okey. Nyatakan bahan radioaktif yang digunakan untuk merawat kelenjar thyroid. Iodin 131 ya. Okey ni, seorang jurutera mengukur keradioaktifan suatu sampel sampel radioaktif di luar bilik. Menunjukkan pemerhatian jurutera itu selama 10 jam. Okey, jadi awak ni berdasarkan rancang itu cari separuh hayat. Macam mana kita nak cari macam cikgu cakap tadi lah. Dia bagi soalan ni dia bagi ni kan, graf ni kan. Lepas tu dia buat macam ni. Kita buat lah, yang merah ni cikgu yang buat. Okey, so cari. Dia kata 40 kan. Selama 10 jam kan. Okey. Macam ni. 10 jam awak cari dekat 40 ni. Okey, turun ke bawah. So masanya ialah
22 ialah 2 jam ya. Okey. Okey. Dapat ya? Ni memang awak kena fokus sikit lah ya sebenarnya. Right. Okey. Seterusnya. Right. Seterusnya, jika graf tersebut diunjurkan sehingga 30 jam, apakah nilai bacaan keaktifan menjadi sifar? Adakah nilai bacaan keaktifan menjadi sifar? Terangkan jawapan. Nilai bacaan tidak akan menjadi sifar kerana sinaran latar belakang yang wujud secara semula tidak akan dikesan sepanjang akan dikesan sepanjang masa. Dia akan dikesan sepanjang masa ya. Jadi dia tidak akan menjadi sifar ya. Okey. Alright. Seterusnya. Ni soalan P3 2019. Ni. Pada tahun 2011, Jepun telah dilanda gempa bumi dan tsunami yang kuat. Akibat daripada itu, bekalan kuasa dan sistem penyejukan reaktor gagal berfungsi dan mengakibatkan bahan reaktor tersebar ke persekitaran. Okey, yang pertama. Apakah maksud bahan radioaktif? So, kena tahulah. Ya, bahan radioaktif ialah unsur yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Ya, kena tahu dulu apakah maksud bahan radioaktif itu ya. Okey, seterusnya. Ini ialah, okey, ini macam mana cara kalau awak nampak je rajah macam ni, ini ialah satu contoh perebutan bahan radioaktif. Okey, namanya ialah uranium 235. Okey. Sebab U yang ni ialah uranium. Okey. 235 ni ialah nama dia 92 macam tu ya. Okey, dia pergi ke ni 231. Ni dia bagi kita lah ni. Ya, campur helium ya. Okey. Berdasarkan rajah, nyatakan nombor proton. So nombor protonnya ialah 90. Yang ni lah. Ni bawah ni ialah nombor proton. Thorium 231. Okey, kalau uranium 92 ni. Ini nombor protonnya. Okey. Yang bawah ni nombor proton lah. Ya. Okey. Yang seterusnya, okey. Okey, kecilkan sikit supaya nampak. Anda merupakan seorang pegawai di sebuah agensi nuklear dan dijemput untuk menyampaikan ceramah tentang separuh hayat. Okey, T12. Ya, di hadapan kaki tangan penerbangan. Okey, berdasarkan rajah 9.2, tunjukkan pada graf itu bagaimana anda menentukan separuh hayat bagi unsur tersebut. Ni. Ini graf dia bagi. Okey, macam mana kita nak tentukan ialah dia mesti separuh lah. Kalau separuh hayat tu, persentaan ni 800, awak kena cari yang separuh dia 400 lah kan. Jadi 800 bagi 2 ni 400, awak letak nak panah ke sini, merah ni, turun ke bawah, ni 40 ni. Jadi separuh hayat dia ialah 40 saat ya. Okey. Alright, seterusnya. Ni cikgu nak kenalkan lah. Okey, atom dan nukleus. Okey, ini ialah struktur atom. Okey. Menurut teori atom Dalton, atom ialah zarah terkecil. Okey, zarah terkecil. Namun demikian, perkembangan sains telah membolehkan zarah yang lebih kecil ditemui. Zarah-zarah ini dikenali sebagai zarah-zarah subatom. Subatom. Terdapat 3 jenis zarah subatom yang membina sesuatu atom, iaitu proton, neutron dan elektron. Okey, ni dia. Proton ialah bercas positif. Okey, dengar je proton, dia positif di dalam nukleus atom. Okey, ni dia gambar rajahnya. Okey, atom. Okey, dalam nukleus atom ni ada proton dan neutron.
Okey, elektron pula dia bercas negatif. Bergerak mengelilingi nukleus atom, petala namanya. Yang ini. Okey, elektron ni dia bercas negatif. Dia mengelilingi petala. Petala ni macam petala lah laluan dia kan. Okey, neutron ni dia tidak bercas. Dia neutral je. Okey, dia di dalam nukleus atom ya. Nampak gambar rajah ni. Okey, seterusnya pembentukan ion. Ion terbentuk apabila atom kehilangan atau menerima elektron. Terbentuk apabila atom kehilangan atau menerima elektron. Terdapat dua jenis ion iaitu ion positif dan ion negatif. Okey, ni gambar rajah dia. Okey, sikit. Di mana ion positif terbentuk apabila atom kehilangan elektron. Maksudnya yang positif sebab negatif tu dah hilang kan. So dia jadi lebih banyaklah positif ya. Ion positif mempunyai lebih banyak proton berbanding dengan bilangan elektron. Okey. Jadi sebab dia dah kena ini petala lah tadi. Petala tu. So tengah-tengah ni ialah nukleus dia kan. Okey, nukleus ni terdiri daripada proton, yang biru ni, okey ni, neutron, yang merah ni. So, bila yang elektron ni pergi keluar kan, dia hilang, dia yang ini jadi positif lah ya. So, bilangan proton lebih daripada bilangan elektron, maka ia bercas positif. Okey, contohnya, ni, contoh. Pembentukan ion lithium sebagai ion positif. Okey. Contohlah subatom elektron bilangannya 3. Casnya negatif 3. Proton bilangannya 3. Dia bercas positif 3. Neutronnya 3. Dia kosong lah. Dia tak ada cas ya. Cas pada atom lithium kosong. Sebab dia dah buang satu ni tadi ya. Elektron. So bila dibuang, okey, elektron ni menjadi negatif 2 ni tinggal 2 je. Yang bercas negatif ni tinggal 2 je. Yang banyaknya ialah proton iaitu bercas positif. Maka cas kepada ion lithium ialah positif 1. Okey, kita baca yang hijau ni. Cas bersih yang dibawa oleh ion lithium sama dengan bilangan pembawa cas positif. Tolak bilangan pembawa cas negatif ya. Okey, ni. Ini pula ialah pembentukan ion negatif. Okey. Ion negatif terbentuk apabila atom menerima elektron. Ion negatif mempunyai lebih banyak elektron berbanding dengan bilangan protonnya. Sama juga macam tadi. Okey. Okey, bila dia gerak, dia jadi sini. Jadi, maka dia kata ni ialah contoh pembentukan ion negatif ya. Ni negatif mula-mula 8. Lepas tu dia terima 2 kan. So jadi 10 kat sini. Okey, yang ini masih samalah. Positif-positif. Lepas tu yang ni kosong. Sebab dia dah terima 2 tadi elektron. So dia jadi negatif lah. Ya, maksudnya. Jadi latihan. Mari kita buat latihan. Apakah zarah-zarah subatom yang terkandung dalam sebuah atom? Okey. Yang pertama elektron. Yang kedua proton. Yang ketiga neutron. Ini ialah zarah-zarah subatom yang terkandung dalam sebuah atom. Okey, terangkan bagaimana ion yang berikut terbentuk. Ion positif terbentuk apabila atom kehilangan elektron. Sebab tadi elektron tadi kita buang kan. Kita hilang. Jadi banyaklah yang tinggal tu ialah positif. Jadi dia positif lah. Okey. Yang negatif ni terbentuk apabila atom menerima sebab dia terima elektron. Sebab dia elektron yang bergerak so dia terima so dia jadi negatif. Yang dari rajah tadilah. Ni. So ini rajah dia suruh awak labelkan. So boleh labelkan lah. Yang ini tadi yang tengah-tengah ni ialah nukleus. Dalam nukleus ni ada apa? Ingat tadi proton dengan neutron kan. Okey, yang kat luar ni ialah elektron. Ya, ingat yang cikgu beritahu tadi, sebentar tadi. Okey. Jadi ini ialah
menunjukkan bilangan proton dan elektron bagi zarah-zarah. Okey. Bilangan proton, okey, contohnya P 4. Jadi elektronnya 4. Q ada 12. Samalah 10. 10. Okey, R. Okey, ni dia bagi awak ya. Okey. Jadi dikata zarah yang manakah ion positif? Yang positif. Jadi kalau awak nampak ni yang positif, awak kena tengok yang proton ni, yang positif ni lebih banyak. Yang mana satu adalah lebih banyak daripada elektron. Ni elektron negatif kan? Okey, yang mana satu lebih banyak? Boleh tak jawab? Siapa-siapa boleh jawab? Yang ini bilangan protonnya 4. Yang ini bilangan elektronnya 4. Jadi adakah dia apa sifatnya? Apa sifatnya? Adakah dia positif ke, negatif ke, neutral? Cuba dengar sikit, saya buka mikrofon. Macam mana? Siapa nak jawab? Antara ni, yang atas ni kan, dia sama. Adakah dia apa? Positif ke, negatif ke, ataupun dia neutral? Boleh tak jawab? Siapa-siapa? Boleh buka mic. Boleh tak? Fahana ke? Fahana. Boleh ke? Boleh? Yang ini sama. Tak pasti. Kalau dia sama, dia ialah neutral. Okey, contoh cikgu bagi. Kalau Q ni bilangan protonnya 12. Proton ni positif, ya. Proton ni ion positif sebenarnya. Dia 12. Elektron ni ion negatif, 10. Jadi apakah status dia? Adakah dia ion positif ke negatif? Boleh tak? Siapa-siapa? Okey, kalau kat sini dia jadi positif lah sebab proton ni positif kan. Ni kan 12. Elektron dia 10 je. Jadi kurang kan? Kan 12 ni lebih banyak daripada 10. Jadi dia bernilai positif ya. Okey, lagi sekali. Satu lagi. Ni, R. R ni proton dia 17. Bilangan elektron dia 18. Jadi dia ion negatif ke ion positif? Negatif. Apa dia? Negatif. Negatif, ya betul. Ya, macam tu. Awak tengok mana satu yang banyak. Kalau elektron dia lebih banyak daripada proton, maksudnya dia berion negatif. Ya. Kalau yang proton lebih banyak, maksudnya dia positif. Okey, yang S ni. S, dia bilangan proton dia 29. Bilangan elektron dia 27. Jadi dia bersifat positif. Alhamdulillah ya. Jadi yang last sekali T, bilangan proton dia 35, bilangan elektron dia 36. Maka kita kata elektron ni dia negatif. Lebih banyak kan? Jadi dia negatif. Negatif, ya. Dia berion negatif. Jadi dia kata zarah yang manakah ion positif? Terangkan jawapan anda. Jadi jawapan dia ialah Q dan S kerana bilangan proton lebih banyak berbanding bilangan elektron. Macam tu ya. Okey. Apa kita belajar, okey? Lama-lama kita faham lah ya. Jadi sebab tu cikgu suka kalau cikgu tunjukkan soalan ya. Terang-terang tunjuk soalan, kita bincang. Ni kita bincang lah ya. Okey. Jadi zarah yang manakah negatif? Yang tadilah yang awak tengok tadi dekat atas tadi. R dan T ya. R dan T. Okey. Kenapa dia kata? Kerana bilangan elektron lebih banyak berbanding dengan bilangan proton ya. Ingat elektron tu negatif. Ingat elektron negatif, proton positif. Ingat kereta proton. Kereta proton Saga ke kan? Proton apalah, Wira ke apa, itu ialah positif. Bila positif, maksudnya bilangan ion positif dia lebih banyak. Ya, ingat kereta je kan? Okey. So zarah yang manakah adalah neutral? Terangkan jawapan anda. So yang neutral ialah ni lah.
P. Kan ni 4, ni 4. Sama je kan. Okey, jadi kenapa? Kerana bilangan proton dan elektron adalah sama. Ya. Okey, itu kalau dapat soalan macam tu lah. Ya. Okey, yang seterusnya. Ini ialah menunjukkan pembentukan ion. Okey. Okey, ni dia bagi elektron. Kalau dia tanya apakah zarah subatom? Kalau zarah subatom ni dia ialah elektron, proton, neutron. Okey, bilangan dia contoh macam ni. 35. Okey, charge kita tulis. Kalau dia nak charge, dia mesti ada letak negatif sini. Okey. Kalau proton mesti ada positif kat depan ni. Kalau neutron dia kosong, tak ada charge. Okey. Ni charge pada atom bromin ialah Br kosong. Ya. Dia pergi ke sini. Di sini ni dia. Jadi soalannya, berapakah bilangan elektron yang dibuang atau diterima oleh atom bromin dalam pembentukan ion X ini? Jadi dia tunjuk sini kan. Okey, daripada kosong ni dia jadi negatif 1. So 1 elektron diterima ya. Okey, jelaskan jawapan anda. Ni soalan rantai ni ya. Jadi kenapa? Sebabnya bilangan elektron dalam ion bertambah sebanyak 1. Sebab dia ni tambah 1 ni. Okey. Okey, seterusnya. Namakan ion X yang dibentuk dan tuliskan simbolnya. Ni. Okey, ion bromin Br. Okey, cara tulisnya awak kena letak negatif ni ke atas dia. Kalau macam ni, dia menunjukkan 1 lah. Dia orang kata tak payah kita tunjukkan 1. Sebenarnya dah boleh tahu, dah boleh faham. Sebenarnya kalau negatif je sini, dia ialah negatif 1. Tapi kalau ada 2, awak kena letak 2 lah. Negatif 2 ya. Kalau negatif sahaja, itu menunjukkan 1. Okey, tak tulis pun kira betul lah. Ya. Okey ni, yang seterusnya dia bagi macam ni. Kalau macam ni, ni dia tunjukkan macam tadi lah. Ni kosong, dia tambah 2. Positif 2. Yang ini dia negatif 1 kan. Okey. Dia kata, nampak tak? 2 kecil atas 2 kecil, positif. Okey. Maksudnya positif 2 lah. Ion yang terbentuk ialah ion positif kerana atom Mg menderma 2 elektron untuk membentuk Mg 2 positif. Ya, magnesium ya. So macam ni caranya. Macam tadi lah ni. Rajah yang ni ya. Okey. Kecilkan sikit supaya nampak. Seterusnya, adakah ion yang terbentuk dalam rajah 3B ion positif atau ion negatif? Terangkan jawapan anda. Ion yang terbentuk ialah ion negatif kerana atom X menerima 1 elektron untuk membentuk ion F negatif. Ni. Nampak tak? Cikgu usahkan sikit. Nampak tak dia tunjuk macam ni? F negatif ni kan? F negatif ni menunjukkan F negatif 1 sebenarnya. Ni. Kita tak payah tulis 1 ni pun memang orang faham lah sebenarnya. Betul lah. Negatif. Tapi kalau 2 kena tulis 2, 3 dan seterusnya lah. Tapi kalau 1 tak tulis pun tak apa Alright. Ini ialah sinar mengion dan soalan tidak mengion. Jadi cikgu rasa kita pun dah hampir ke penghujung. Okey. Yang itu kita tinggalkan. Okey. Jadi kat sini sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu nak awak buat latihan di muka surat. Muka surat sebagi awak ya. Muka surat 115. 115, 116 dan 117. 3 je ke? Ya. 116, 5 dan 116, 117. Tentang yang ni tadilah. Ada 3 muka surat. Ya. Muka surat apa? Muka surat 115, 116 dan 117. 3. Ya. Boleh.
Nampaknya faham tadi Boleh. kan? Boleh insyaAllah ya. Jadi oleh itu masa yang tinggal ni okey, awak buat sebab tadi cover lah sikit 15 tu kan. Okey, sampai satu suku lah ya. Suku awak buat yang ni. Jadi cikgu harap okey, jika ada apa-apa soalan awak tanya nanti PM cikgu boleh. Dan cikgu masih ada lah kat sini sampai 1:15 tapi kita nanti dengan tele ya kalau awak nak tanya kalau ada apa-apa, okey. Jadi oleh itu cikgu ucapkan ribuan terima kasih pada yang hadir pada hari ini, okey. Jadi kita jumpa lagi hari Rabu, okey. Sekian, terima kasih. Bye. Okay, Bye. jumpa lagi. Terima kasih, Bye. cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi